bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Panas sahabat-sahabat semua, inilah kebiadaban yang saya mau sekali lagi untuk kita tengok. Kebiadaban daripada MB Lato-Lato Sanusi, sahabat-sahabat semua, yang mengatakan kononnya Pulau Pinang itu milik Kedah. Jadi kita mau mendengar sekali lagi kenyataan ucapan Datuk Seri menjawab isu yang dimainkan oleh MB Lato-Lato ini, kerana kita percaya apa yang mereka mainkan ini sebenarnya adalah isu yang dimainkan sebagai isu dalam politik, khususnya PRN yang akan datang ini. Kerana kita tahu MB Kedah tidak bertanggung jawab dan juga perlembagaan menjamin kedudukan negeri Pulau Pinang sebenarnya. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh MB Lato-Lato itu adalah satu kenyataan yang dangkal, yang tidak mengetahui sejarah, yang mungkin juga kita boleh katakan sebagai satu kenyataan yang biadab dan tidak menghormati perlembagaan persekutuan ataupun perlembagaan negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum kita sekali lagi mendengar ucapan jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita dengar bersama kenyataan daripada saya telah mendapat dokumen termasuk dari laporan polis yang mengesahkan bahawa Menteri Besar Kedah secara tidak bertanggungjawab telah mengeluarkan beberapa kenyataan. Pertama, menuntut supaya perlembagaan Malaysia dipindah supaya mengembalikan Pulau Pinang kepada Kedah. Dan kedua, menyatakan ada asas yang kukuh mengikut undang-undang bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah. Sebagai seorang yang ada kedudukan, kenyataan ini adalah tidak bertanggungjawab, dan pihak polis telah memulakan siasatan berdasarkan beberapa peruntukan undang-undang yang sedia ada untuk mengambil tindakan yang sesuai, menghindari daripada penerusan kenyataan-kenyataan yang melanggar prinsip perlembagaan dan undang-undang. Ini termasuklah di bawah kanun keseksaan dan juga di bawah akta hasutan. Sebahagian dari laporan telah dikemukakan kepada Peguam Negara, menunggu tindakan Peguam Negara untuk mengambil tindakan. Kedudukan negeri Pulau Pinang dari segi kerajaan dan kenyataan Peguam Negara Malaysia. Dalam Pulau Pinang dalam Malaysia termaktub di bawah pasal 2 perkara 1 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan negeri-negeri persekutuan Tanah Melayu, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu, dan negeri-negeri Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Itu 1957. Dan ini dibaca pasal 3 perkara 71 Perlembagaan bersama jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kedudukan perlembagaan negeri termasuk perlembagaan negeri Pulau Pinang. Perjanjian bermula dengan Kerajaan Inggeris dan Raja-Raja Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 21 Januari 1948 dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu bertarikh 5 Ogos 1957 yang diperkenan oleh semua Raja-Raja Melayu, termasuk Duli Yang Maha Mulia Almarhum Tuanku Badri Shah bin Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah. Semua undang-undang perjanjian yang terdahulu itu terbatal dengan wujudnya Persekutuan Tanah Melayu dan perjanjian yang diperkenan. Kalaupun satu permohonan daripada Kerajaan Tuanku Badri Shah ialah pada tahun 1996 memohon kepada Inggeris kalau boleh dipertimbangkan, bukan klaim, bukan tuntutan Pulau Pinang, mempertimbangkan kalau mendapat pandangan dari penduduk-penduduk seberang perai. Maksud saya, sama ada mau memilih untuk berserta Kedah atau kekal di Pulau Pinang. Tuanku Almarhum Badri Shah lebih bijak, lebih prihatin dan faham tentang peruntukan undang-undang. Tidak seperti mana yang kita dengar sekarang. Dan dalam keputusan itu, akhirnya ditamatkan dalam perjanjian penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, di mana Tuanku Sultan Badri Shah telah perkenal
Perjanjian 1997 oleh semua dulu gajah-gajah saya tidak pernah baca, termasuk Tuanku Sultan Badrishah. Jadi, mengapa perkara ini dibangkitkan? Seperti mana disebut, memang betul, pasal PRN. Apakah kerana nak gelojoh kuasa pilihan raya, kita korbankan prinsip perlembagaan dan timbulkan huru-hara? Ini soalnya. Ya. Dan ini yang menyebabkan timbul permasalahan. Kita sudah merdeka lebih 6 dekad. Parti-parti memerintah. Sama ada UMNO Barisan Nasional, PAS dan PH, dan sekarang PAS dan PN. Tidak pernah dibangkitkan, melainkan seorang ketua yang tidak bertanggungjawab, yang sanggup melanggar prinsip undang-undang perlembagaan, dan oleh demikian, saya serah sepenuhnya kepada Peguam Negara untuk mengambil tindakan sesuai. Itu dia sahabat semua, satu kenyataan tegas daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, berkaitan dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab, ya, tindakan yang biadab, tindakan yang tidak berperlembagaan daripada seorang pemimpin daripada PAS ini yang digelar rakyat di luar sana sebagai MB Lato-Lato. Hanya pandai bercakap, hanya pandai bising, tapi tidak punya isi. Hanya umum itu, umum ini, tapi semua yang diumumkan itu satu pun tidak berjaya dilakukan. Inilah sahabat semua, contoh pemimpin yang tidak mempunyai pikiran yang panjang. Mungkin otaknya itu terlampau sempit, mungkin otaknya itu terlampau pendek, sahabat-sahabat semua, sehingga boleh membuat satu kenyataan seperti ini. Apabila beliau disiasat, dipanggil ke balai polis, ya, lain pula kenyataan yang dibuatnya. Katanya bukan itu kenyataannya, tapi apa yang dilakukan kononnya, ya, meminta tuntutan dinaikkan dan sebagainya. Inilah kata-kata dusta, ya, kata-kata penfitnah, ya, seorang yang sangat suka membuat provokasi dan sebagainya. Jadi kita berharap, ya, untuk PRN yang akan datang ini, ya, rakyat Kedah membuka mata luas-luas. Ya, adakah pemimpin seperti ini layak diangkat menjadi pemimpin? Walaupun ketika ini, sebelum Dewan Undangan Negeri Kedah dibubarkan, walaupun beliau menjadi menteri besar, tapi sebenarnya beliau diangkat menteri besar bukan kerana mandat rakyat, tetapi kerana pengkhianatan yang mereka lakukan melalui langkah Sheraton. Itu dia. Perlu diingat. Jadi rakyat harus pandai menilai, jangan hanya kerana tidak menyokong PAS, tidak masuk surga, semua takut mau sokong PAS. Itu satu ajaran sesat, seperti mana yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya dan juga terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini mengingatkan kita sekali lagi bahawa inilah antara pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab yang harus kita tolak pada PRN yang akan datang ini. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya sahabat mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walaun Tit, lebay-lebay. Termasuk juga geng Sapu Bersih dan geng Takut Anwar, ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan atas kepala ini. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.